Jadi kami akan membincangkan tajuk tugasan 11 tentang persepsi wanita Muslim terhadap konsep poligami dalam Islam. Poligami sering menjadi perbincangan yang sangat menarik, terutamanya bagi kaum lelaki, tetapi tidak bagi kebanyakan para wanita. Meskipun wanita amat tidak menyukai poligami, bahkan mereka berharap tidak akan berlaku poligami dalam kehidupannya, namun terdapat juga wanita yang dapat menerima bahkan bersetuju dengan hukum syariat tersebut. Hal ini kerana setiap wanita ini dia mempunyai pandangan tersendiri mengenai poligami. Oleh itu, kajian ini dijalankan untuk mengkaji mengenai persepsi wanita Muslim terhadap konsep poligami dalam Islam. Di dalam kajian ini, dia menjelaskan berkaitan definisi poligami dalam Islam, hukum pendalilan poligami melalui Al-Quran, hadis dan sejarah. Selain itu, kesan poligami juga turut dibincangkan dalam kajian ini. Dan akhir sekali adalah perbincangan mengenai pandangan wanita Islam terhadap poligami yang mana ia mengandungi sebanyak 2 pandangan. Menurut Islam, poligami adalah salah satu pensyariatan yang dinyatakan dalam Al-Quran berdasarkan surah An-Nisa ayat 3. Jadi berdasarkan ayat pada dalam surah An-Nisa itu, secara umumnya memahami dengan pengharusan untuk berkahwin sehingga 4 orang. Jadi menurut At-Tabari, poligami menurut Islam ini adalah Islam telah membawa pembaharuan dalam amalan ini dengan meletakkan keadilan sebagai keutamaan kepada wanita yang ingin dikahwini. Hal ini kerana pada zaman jahiliah dulu, masyarakat jahiliah sebelum Islam telah mengamalkan perkahwinan yang melebihi had dalam perkahwinan. Di mana ada yang mengatakan bahawa masyarakat jahiliah ini telah berkahwin dengan ramai wanita sehingga 10 orang. Jadi ini adalah bersalahan dengan prinsip keadilan dalam Islam. Jadi ayat tersebut, ayat yang dinyatakan dalam surah An-Nisa ayat 3 ini akan membawa maksud larangan dengan tegahan untuk berkahwin lebih dari seorang jika seorang suami itu gagal berlaku adil kepada isterinya. Jadi menurut Al-Maghri pula, poligami boleh diamalkan mengikut keadaan tertentu saja, seperti wujudnya masalah yang diiringi dengan keadilan. Adil dalam poligami adalah adil dalam perkara-perkara yang berbentuk material, pembahagian harta, tempat tinggal dan pakaian. Dan menurut Al-Maghri pula, adil dalam perasaan hati tidaklah wajib sama sekali kerana setiap manusia pasti tidak akan mampu membahagikan kasih sayang secara sama rata kepada isteri-isteri yang lain. Hukum asal poligami adalah harus berdasarkan ayat Al-Quran dalam surah An-Nisa. Maksudnya, dan jika kamu tidak takut akan dapat berlaku adil terhadap hak-hak perempuan yang yatim bila mana kamu mengahwininya, maka kahwinilah wanita-wanita lain yang kamu senangi, 2, 3 atau 4. Hukum poligami menjadi sunat apabila suami memerlukan isteri yang lain, contohnya isteri sakit atau mandul. Makruh hanya untuk keseronokan sahaja tanpa sebarang keperluan. Haram apabila lelaki berasa ragu dan tidak yakin untuk berlaku adil, yang mana ia boleh menimbulkan kemudaratan kepada orang lain. Firman Allah Subhanahu Wa Taala yang bermaksud, kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka kahwinilah seorang saja atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya. Surah An-Nisa ayat 3. Kesan negatif berpoligami. Seorang suami yang berpoligami tidak berlaku adil terhadap semua isteri dan anaknya.
maka berlakunya kes-kes penganiayaan, iri hati, dendam dan anak-anak akan menjadi mangsa tersepit dalam konflik di antara kedua ibu bapa serta ibu tiri. Malah akan berlakunya masalah agihan nafkah zahir, batin dan pergaulan dengan suami mereka. Kesan positif pula ialah suami dapat mengelakkan diri dari terus-menerus melakukan maksiat. Secara tidak langsung, sebahagian kecil suami menjadi lebih bertanggungjawab jika dapat bersikap adil dan isteri sedia menerima bertolak ansur. Pertama, persepsi positif. Persepsi ini datang daripada golongan wanita berkerjaya dan berpendidikan tinggi. Menurut mereka, poligami adalah dibolehkan berdasarkan hukumnya sendiri. Golongan seperti ini mempunyai pemahaman yang mendalam berkenaan konsep poligami. Menurut mereka lagi, kesibukan bekerja, mengejar cita-cita menyebabkan suami merasa kesunyian dan memerlukan perhatian. Sebahagian lagi bersetuju dengan poligami, namun suami harus memenuhi syarat tertentu seperti berlaku adil, mendapat persetujuan daripada isteri serta mampu menjamin kecukupan keperluan isteri dan anak-anak. Yang kedua adalah persepsi negatif. Bagi golongan wanita yang berpersepsi negatif pula bukanlah bermaksud semata-mata menolak hukum yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, akan tetapi mereka bimbang akan ketidakadilan suami serta merasakan poligami adalah satu bentuk penyiksaan batin. Mereka juga bimbang akan keruntuhan rumah tangga dan merenggangkan hubungan antara keluarga sekiranya berlaku poligami. Bagi sebahagian wanita yang pernah atau sedang dipoligami, poligami adalah satu proses kecurangan serta boleh menjadi sumber konflik dan beri kesan pada prestasi pendidikan anak-anak. Bagi sebahagian wanita yang tidak pernah dipoligami pula, poligami haruslah mendapat persetujuan daripada isteri pertama, kerana tanpa persetujuan isteri pertama, rumah tangga tidak bahagia, nafkah tidak mencukupi serta timbul perilaku negatif anak-anak. Namun ditegaskan di sini bahawa pandangan yang dikemukakan adalah mewakili sebahagian golongan wanita sahaja, kerana terdapat juga wanita yang dipoligami serta tidak dipoligami yang berpersepsi positif terhadap poligami. Secara kesimpulannya, kita dapat lihat bahawa Islam tidak melarang seseorang suami itu untuk berpoligami jika mampu untuk berlaku adil, kerana aspek keadilan merupakan satu cabang yang sangat penting dalam mencapai keredaan Allah di dunia dan akhirat. Jadi, marilah kita meneliti dan memandang secara berkehadapan dan positif dalam menyelesaikan isu poligami ini. Semoga kita sentiasa dalam jagaan Allah. Sirru ala barakatillah.